A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, sempena Hari Keputeraan Agung Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, patut merafak sembah ke atas Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, sempena Hari Keputeraan Baginda pada hari ini. Semoga Allah SWT terus merahmati yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih kepada semua yang menonton live FB talk show Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Kita bertemu lagi. Saya rasa baru semalam bersiaran langsung live. Malam ini bersama-sama lagi. Alhamdulillah, seronok bersama dengan sahabat-sahabat. Baik, sebelum kita mula pergi lebih lanjut, sebelum saya perkenalkan saya punya sparring partner malam ni, yang menenggelamkan saya dengan kehandsomean beliau. Sebelum kita mula, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan macam biasa sebelum yang pernah saya sebut sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tak buat benda ni, kita tak mula kita punya live. Boleh? Deal? Tak buat, kita tak mula. Okey, apa nak kena buat? Yang pertamanya, sila like FB page Jabatan Amal Negeri Selangor -Original. Okey, dia ada dua, ya, Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Yang ini Jabatan Amal Negeri Selangor -Original. Itu yang pertama, like page, like sekarang. Okay, dah alang-alang buka link tu, like sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, sila like kita punya talk show pada malam ini. Like sekarang. Tak kisahlah like ke, love ke, jangan angry sudah. Ya, betul tak tuan abang? Okey, kemudian yang ketiga, tolong share kita punya FB talk show kita pada malam ini. Live, tolong share. Tak kisahlah share dekat FB sendiri, share dekat grup boleh. Kan banyak grup kan, ada grup masak apa hari ni, grup masak tak jadi, grup community, grup anak muda, grup kejiranan, grup bola sepak, grup kereta, semua tu share. Sebab kita nak sebar luaskan. Boleh? Kemudian share link dekat WhatsApp dan sebagainya supaya kita dapat sebar luaskan dakwah kita. Deal ya? Boleh ya? Okey, cantik. Terima kasih semua. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat pun dah nampak siapakah partner saya. Bahkan di poster pun dah ada. Handsome orangnya. Banyak saya segan ni sebenarnya dengan dia. Tengok baju dia pun kita tahulah. Baju dia punya di bahu dia. Iaitulah sahabat saya. Beliau akan perkenalkan diri dengan lebih lanjut. Tapi saya nak memperkenalkan sahabat saya, Tuan Nur Aidil Putra, atau lebih mesra dikenali dengan Awang. Assalamualaikum Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Hezri. Ya Allah, ya Tuhanku. Sihat ya? Aduh, sihat Alhamdulillah. Senyuman tu memang tak pernah tak manis ya? Ini pinjam punya. Yang sebenarnya lagi dahsyat. Okey, yang sebenarnya. Oh, kalau tak live lagi dahsyat, betul lah tu. Boleh nampak. Okey. Sebelum kita sambung sembang-sembang, sebelum kita masuk kita punya talk show ni Awang, kenalkanlah diri. Orang nak kenal juga siapa Awang ni ya. Ya ke, ada orang nak kenal ni. Tak apa. Nak tak nak ada orang kenal ke tidak, saya kenalkan diri juga, insya-Allah. Okey, nama saya diberi Nur Aidil Putra bin Wahid, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Awang. Jangan tanya kenapa bagi letak nama Awang, saya pun tak tahu jawab. Itu kita kena buat sesi live lain-lain lah. Panjang kita juga. Perkenalan pula daripada saya khas kan. Boleh Tuan Azri? Jadi je. Jadi kawan-kawan semua daripada zaman sekolah sampai sekarang ni panggil saya Awang lah. Saya cuma nak share sikit lah. Saya dah join amal ni selama 10 tahun. Muda, baru 10 tahun, insya-Allah. Dan banyak kenangan-kenangan manis saya perolehi dari bersama dengan Jabatan Amal Malaysia ni, terutama dengan Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Dan hari ini juga adalah satu kenangan yang paling manis. Saya dapat bersama dengan Tuan Hezri. Ya Allah, ya Tuhanku.
Kan? Terkejut Bukan dia punya senang kenangan nak bersama. Bukan senang nak bersama dengan Tuan Hazri ni, tuan-tuan. Allah Akbar. Dia kalau nak dibandingkan Roshamno, Aaron Aziz, dia antara yang nombor 1 tu tadi. Oh, ya jatuh. Tengok Ya. apa dah jadi. Lain macam. Okey. Baru puji sikit tu. Itulah. Jadi saya memang maknanya kena keluar skrin lah aku ni. Kena keluar skrin dah ni, kena keluar skrin dah. Okey, baik. Saya tuan-tuan, tak tahu nak cakap apa dah. Jadi hari ini adalah satu perkara yang kali pertama yang saya menceburkan diri dalam bidang pengacaraan dan pertama kali juga live Tuan Hazri. Kali pertama sebelum ni tak pernah buat live pun. Dulu zaman-zaman gaming dulu pernah lah buat live. Zaman-zaman gaming. IC gaya dah macam biasa dah ni. Pasal sipu ada sebelah. Sipu ada sebelah. Itu yang saya berani ni. Saya ni merupakan sipu saya, insya-Allah. Allah. Awang raya di mana hari tu? Macam-macam saya pergi tempat raya ni. Orang PKP tak boleh keluar. Saya keluar. Saya pergi dapur, saya pergi ruang tamu, saya pergi bilik anak. Banyak tempat lah saya pergi. Maknanya raya di rumah dan kau selalu cakap je lah. Saya tak ke mana. Boleh tahan dia punya lawak dia. Nanti kita ditunggu. Kita bagi punchline kita pula. Okey, awak. Sebenarnya sembang-sembang santai kita, FB Talk Show kita ni ialah bukan istilahnya sembang-sembang kosong semata-mata. Sebab baru-baru ini istilahnya tular viral kisah dalam Jabatan Amal Malaysia ni kita ada wira hero ataupun kita panggil sebagai unsung hero. Wira yang tidak didendangkan dan masya-Allah inilah yang dipanggil sebagai wira yang sebenar. Jadi mungkin awang boleh start masuk untuk nak perkenalkan ataupun intro sikit tentang wira yang saya maksudkan dan mungkin terus perkenalkan siapa kita punya wira ataupun panel utama. Wira kita ni juga adalah panel utama kita pada malam ni. Silakan awang. Untuk makluman penonton sekalian, saya rasa semua dah tahu, dah maklum pun, dah mata rata bercerita tentang sahabat kita daripada Jabatan Amal Malaysia negeri Perak ni, yang mana cerita ni tersebar secara tiba-tiba. Dalam kita suasana PKP ni, tiba-tiba muncul seorang hero yang tidak didendang, tapi kali didendang lah apabila dia telah menyelamatkan 4 orang telah termasuk dalam parit tu. Subhanallah. Dan itu bukan satu kerja yang senang awang. Sebab bahkan saya sendiri awang pernah pengalaman di sungai dan menyelamatkan seorang anak muda yang dia mandi beramai-ramai, dia lemas dan ditakdirkan saya di situ. Cumanya saya berjaya selamatkan dia, tapi tidaklah, satunya dia seorang, yang keduanya waktu tu dalam tetapi belum yang betul tengah-tengah sangat. Jadi kalau saya sendiri, itu pun saya dah boleh kata gelabah juga sebab kalau salah cara kita yang tak selamat. Tapi ini seorang dalam selamatkan 4 orang. Cerita menarik ni awang. Rugi kalau siapa tak tengok, siapa tak share ni rugilah. Kalau kita cerita pada orang yang tak tahu cerita ni, orang ingat ni cerita filem ke? Ini cerita filem Hollywood. Tapi ini tuan-tuan reality. Jadi disebabkan dia juga menjadikan amal ini ataupun disebabkan dia nama Jabatan Amal ni naik. Alhamdulillah. Jadi kita dengan rasa suka hatinya menjemput beliau pada malam ni. Ya Allah. Silakan awak kenalkan hero kita. Jadi saya memperkenalkan hero. Kalau orang kata hero Bagan Datuk, saya nak kata dia hero Malaysia. Pasal dia dapat pengiktirafan daripada bomber polis. Jadi saya nak memperkenalkan tuan hero kita, iaitu Tuan Ustaz Imran Maulana. Alhamdulillah, insya-Allah. Silakan. Mana ustaz kita ni? Silakan. Ni dia tuan-tuan. Nampak handsome, hidung mancung. Subhanallah. Kalau saya perempuan Nazri, saya dah terpikat dah dengan dia. Allah. Tak silap. Saya jadi madu dia. Tak silap saya jadi madu dia. Allah Akbar. Assalamualaikum Ustaz Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Harapnya kita ikut ni budaya kita lah. Mungkin bukan agama tapi budaya kita kan. Eid Mubarak, salam Syawal Ustaz Imran. Rasanya boleh ucap lagi. Sebab di Malaysia ni
Di Malaysia ni raya sebulan kan. Jadi ucapan tu selagi tak 30 Syawal tu kita ucaplah salam Syawal kan Ustaz Imran ya. Salam Syawal daripada saya juga untuk semua jabatan amal di negara kita. Ada di mana tu Ustaz? Saya sekarang ni berada di dalam Dewan Kuliah Masjid Aziziyah Batu 10 Kutan Melintang. Tu dia. Dewan Kuliah tu awang. Barokah. Saya kat bengkel dia ni. Saya pinjam. Tak apa. Saya pinjam Amilin Auto Service punya tempat. Allah, tak apa, tak ada masalah. Itu dah menunjuk ke arah mengikut jejak langkah. Kita punya pengarah tu pun minggu lepas pun dekat bengkel juga tu. Dia kat dalam pejabat, saya kat luar pejabat. Level saya luar pejabat je lah. InsyaAllah lama-lama nanti kat dalam. Ustaz Imran, Ustaz Imran. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Imran, macam mana rasa perasaan Ustaz tiba-tiba jadi orang popular ni? Tiba-tiba dikenali. Mungkin di langit, di bumi ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, Ustaz Imran, perkenalkan diri Ustaz. Ramai nak kenal ni, insyaAllah. Ya, betul. Saya sendiri pun Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Nama saya Muhammad Nur Imran Maula Abdul Jalil. Berusia 31 tahun, selaku tenaga mengajar Sekolah Rendah Agama Rakyat SAR Kafa bagi Negeri Perak Darul Ridwan. Dan juga saya juga merupakan salah seorang ahli jabatan amal bagi daerah Bagan Datuk. Alhamdulillah. Dah berkahwin, cuma tiada rezeki untuk bersama dengan zaujah saya lebih lama. Allah telah pun memanggilnya pada tahun lepas, pada bulan 4, 11 hari bulan 4 2019. Allah telah pun memanggilnya kembali bersama penciptanya, dan saya selaku zauj, iaitu suami, redha dengan permergian dia. Dan dia meninggalkan satu kenangan yang manis pada saya, iaitu adalah seorang puteri yang bernama Nur Iman Qasif binti Muhammad Nur Imran yang bersama-sama dengan saya sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya yalah, saya sendiri pun secara jujur Ustaz tak pernah kenal in person kan. Mungkin program-program kita istilahnya apa dipanggil istimak tu, mungkin kalau terserempak begitu. Kita tak kenal in person kan. Tapi alhamdulillah Allah SWT bagi peluang untuk malam ni sesi live, saya dengan Awang dapat live dengan Ustaz. Yelah, kita istilahnya cawang seperti lah hero Malaysia. Satu, ini sebenarnya rahmat daripada Allah SWT. Kan? Rahmat daripada Allah SWT. Baik, kita nak ajak juga semua yang menonton, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Zaujah Ustaz. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Ya, moga-moga insya-Allah ya zaujnya soleh, zaujah insya-Allah juga soleha, ditempatkan di syurga Allah SWT. Insya-Allah. Dan mungkin insya-Allah ada rezeki Ustaz ya bertemu nanti semula di syurga Ustaz. Insya-Allah. Insya-Allah. Awang ada apa-apa? Silakan nak tanya kau. Awang nampak macam terkesima. Dia dah terkesima dengan saya tadi, dengan Ustaz. Silakan Awang. Itulah dia. Saya tak sangka betapa tabahnya Ustaz Imran ni sebenarnya. Tapi tak apa, Allah Ta'ala mungkin dah ada hadiahkan dia suatu perkara yang baik apa yang berlaku pada dirinya. Moga-moga beliau bertemu jodoh lagi kot, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Awang. Amin. InsyaAllah. Amin. Allahu Akbar. Okey, Ustaz Imran. Ya. Saya percaya ramai orang nak tahu, terutama penonton kita live pada malam ni. Apa sebenarnya yang berlaku sehingga Ustaz Imran ni berada di lokasi menyelamatkan mangsa yang tenggelam tu. Tuan Imran ni nak ke mana sebenarnya? Tiba-tiba ada di situ. Cuba kalau boleh Tuan Imran cerita sikit kisah sebenar. Semua nak dengar sendiri daripada Ustaz Imran ni. Apa kisah sebenar yang berlaku sebenarnya? Mari kita kongsikan pada semua penonton.
Sekali lagi saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pencipta alam sejagat. Dan saya ceritakan serba sedikit plot kisah kita pada kejadian. Kalau ikutkan ceritanya, saya baru saja ingin pulang daripada daerah Kuala Kangsar. Saya balik melawat orang tua saya di kampung. So pada hari kejadian tu macam-macam yang jadi sebenarnya. Banyak ceritanya. Saya tertinggal ubat di kampung, dah sampai kat Pekan Kuala, saya terpaksa patah balik ke rumah kak ayah di kampung. So ada banyak cerita yang terjadi pada hari kejadian lah. Saya bawa kereta pun tak berapa nak laju. Biasa saya speeding atas jalan raya ni kira macam Fast Furious Malaysia lah. Sebab saya tak suka keadaan yang lambat. Sebab kita kalau boleh, yelah, Allah dah pun pernah kata bawa kereta tu biarlah pelan-pelan, biar lambat asal selamat. Tapi saya ni macam ni, tak suka lambat. Suka nak cepat je. Okey. Jadi pada hari kejadian tu memang Allah muda, jiwa muda. Tidaklah muda sangat, teman dah 31 tahun. Dah tua dah, janggut pun dah panjang dah. Kau pun dah janggut. Rasanya lagi muda dari kita tu abang, ya? Betul? Ya, saya pun masih muda kat bersama dengan Tuan Imran dengan Ustaz Azri ni. Ya, kau muda. Tengok muka macam nak. Okeylah. Okey. Saya sampai di lokasi kejadian sekitar jam 12.20 tengah hari. Kejadian dah pun berlaku sebelum saya tiba. Seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang mangsa tadi, yang hari ni pun ada berita kejutan sebenarnya. Sepatutnya 5 orang mangsa. Tetapi hari ni 4 orang mangsa dah pun datang ke rumah saya. Berjumpa dengan saya pada pagi ni bersama dengan ahli keluarga mereka. Dan cerita awal daripada mangsa yang bernama Julita ni, dia mengatakan bahawa sebelum saya tiba di tempat kejadian, dia dah pun menahan 3 buah kenderaan. Tetapi 3 buah kenderaan ni berlalu pergi begitu sahaja. Jadi bila saya sampai di tempat kejadian, beliau ada menahan kereta saya, lalu saya pun berhenti. Kemudian beliau meminta pertolongan kepada saya lah. Dia kata, "Pakcik, tolonglah kami kemalangan. Saya melihat kiri dan juga kanan jalan kosong." Saya tanya, "Di manakah kenderaan kamu?" "Kenderaan kami berada di dalam tali air, Pakcik." Dalam tali air? Allahu Akbar. Saya dah mengucap panjang dah. Subhanallah, saya kata, apa yang jadi ni? So saya tanpa berlengah, saya tanya, "Di manakah kawan-kawan kamu? Kamu seorang ke kamu dengan kawan kamu?" "Kami ber-5, Pakcik. Dalam kawan saya 4 orang masih lagi berada di dalam tali air." Subhanallah. Sekejap Ustaz. Menarik tu. Tak tahu, mungkin saya terlepas dengar ke tadi. Macam mana yang seorang tu dia boleh terkeluar? Okey. Ke-5 mangsa ni berjaya mengeluarkan diri mereka sebelum kereta tu tenggelam lebih habis. Lalu bila mereka keluar daripada kenderaan tu tenggelam terus. Jadi adalah mangsa yang kritikal, adalah mangsa yang sedang bertarung dalam air sehingga menyebabkan beliau pingsan terus di dalam air. Lalu bila saya sampai di tempat kejadian, saya melihat 2 mangsa berada di bahagian kanan saya, berpaut pada sebab mungkin kayu, saya pun tak perasan dalam air. Dan 2 lagi dah pun dibawa oleh arus di bahagian tepi lah. So saya tak berlengah, berfikir panjang, berfikir secara positif, secara rasionalnya saya tak ada nak fikir panjang sangat. So saya terjun daripada jambatan tu ke bawah, saya campak segala barang yang ada pada diri saya. Saya buang songkok ni, dan songkok ni pun ada kesannya lagi. Kalau perasan di belakang ni ada kesan tanah. Dia masih merah lagi. Dah kering lah. Okey. Jadi saya campak songkok ni, saya terus terjun sampai menghiraukan apa yang berada di tempat saya tu. Batu ke, kayu ke, tunggul ke, buluh ke, saya tak fikir. Saya cakap dalam hati saya niat, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku berniat kepadamu ya Allah untuk aku selamatkan nyawa mereka. Dan sekiranya waktu itu Engkau mentakdirkan aku tiada, Kau selamatkanlah mereka ya Allah." Lalu saya terjun, saya mengambil kedalaman sebanyak dalam 2 meter. Memang kita nampak arus di atas memang nampak berjalan, tetapi arus di dalam lebih laju. Allah. Saya masuk tu memang air di bawah menolak saya.
So saya tak berfikir secara panjang. Kalau kata saya masih lagi berada di dalam dasar, mungkin saya akan dihanyutkan. Lalu saya naik ke permukaan untuk berenang dan mendapatkan 2 mangsa yang dah memang terlalu lemah, dan salah seorang mangsa yang ada di depan saya ni dah pensan, dah tidak ada pergerakan pada tubuh badan dia, kaku. Lalu saya capai kedua mereka ni, saya bawa ke tepi tebing, kalau orang Perak panggil ban. Ban sungai. Senang. Ustaz, tak maaf Ustaz, waktu keadaan tu gelap ke terang Ustaz? Waktu tengah hari rembang. Siang. Waktu tengah hari rembang, matahari tengah terpacak atas kepala. Buat kata orang Perak, koma kalau tengah hari rembang ni renti kena koma yuk. Renti kalau koma yuk. Janganlah pergi keluar pada rumah. Kita bagi tahu dah. Okey, saya tak pandai cakap Perak. Okey, sambung Ustaz. Saya pun diam tak pandai cakap Perak. Okey, tak apa. Lepas tu saya terus menangkap mereka ni, bawa ke tepi tebing, dan air mata saya mula merembis. Allah. Saya melihat seorang insan yang kaku, yang bernama Intan, kaku, tak bergerak, tangan dia pun langsung tak bergerak, tak berkedip jarinya, matanya dah naik ke atas, bibirnya dah tebal. Lalu mangsa yang menahan kenderaan saya tadi menahan satu kenderaan lagi, memakai Proton Wira Aerobag warna kelabu, suami isteri, yang Allah hantarkan mereka ni untuk membantu saya. Saya boleh gelarkan mereka ni Naim dan juga Fazilah. Abang Naim lah yang membantu di bahagian pengurusan CPR. Dia yang melakukan CPR. Alhamdulillah, mangsa yang bernama Intan ni tersedar daripada pensannya. Masya Allah. Ustaz, sebenarnya CPR nak buat pun ada ilmu dia tau Ustaz. Ya, kita tak saya boleh. belajar, saya belajar tahun lepas, dia ada tekanan, dia ada kiraan, dia ada beberapa kali. Memang kena buat beberapa kali. Memang ada ilmu. Dia tak boleh buat lebih daripada 7 second. Ya. Dia tak boleh buat lebih daripada 7 second. Dia hanya 4 second saja. 1, 2, 3. Yang keempat tu dia akan punch sikit untuk menaikkan balik degupan jantung tu. Alhamdulillah, mangsa sedar, terbelahak air keluar daripada mulut. Lalu saya mengucapkan setinggi-tinggi ribuan kesyukuran pada Allah lah. Kerana mangsa yang saya tarik tadi memang saya dah ingat saya tarik mayat. Saya cakap dalam hati, ya Allah, gagal ke usaha aku ni ya Allah. Ya Allah, adakah aku melakukan ni gagal ya Allah. Bantulah hamba-Mu yang kerdil ini ya Allah untuk menyelesaikan masalah ini ya Allah. Lalu Allah hantarkan 2 orang, suami dan juga isteri. Dan kemudian saya melihat keadaan lagi 2 mangsa dalam keadaan yang juga agak kritikal. So saya segera melakukan tindak balas untuk menyelamatkan mereka dan bawa mereka ke atas tempat yang lebih tinggi lah. Yang lagi 2 tu dalam kereta ataupun mereka ni dah keluar daripada kenderaan. Tapi dia dibawa, dihanyutkan oleh arus yang agak deras. So masuk Ustaz, 4 tu yang dah dibawa arus, Ustaz selamatkan seorang macam itulah dia punya ni. Saya ambil dua. Dua. Saya terbayangkan Ustaz bawa seorang-seorang. Ustaz ambil dua sekali. Ya. Tak mudah tu. Tak mudah tu. Memang betul Tuan Hazri, tak mudah. Tapi kalau ikutkan pada fizikalnya, bila saya dapat capai yang 2 dulu, oksigen dalam badan dia orang memang dah cukup nipis. Ya. Mereka dah bertarung dengan air terlalu lama. Ya. Dan kalau kita boleh tengok sekarang ni di secara live kita ni ada menunjukkan beberapa image di FB live kita kan, image di tempat kejadian. Air dia memang keruh Ustaz kan? Ya, memang keruh. Waktu tu memang hujan. Oh, hujan. Dia waktu sebelum kejadian air memang dah keruh sebab Perak sekarang ni masa waktu raya di Perak memang hujan. Ya.
Oh, okey, baik. Maknanya kita dah tahu cerita mereka ni. Cuma Ustaz tak bagi tahu apa, tak tahu ataupun saya terlepas pandang, apa punca kemalangan tu Ustaz? Apa macam mana boleh kereta termasuk di tali air tu? Okey, mereka saya boleh cakap hanya hilang kawalan lah. Mereka hilang kawalan sebab jalan tu saya tak berani nak cakap benda yang bermain di alam-alam lain. So tetapi jalan tu memang sunyi. Tiada kenderaan yang biasa menggunakan jalan tu, hanya lori yang membawa muatan sawit, lori yang membawa muatan-muatan barang yang menggunakan laluan tu. Sebab orang kampung situ pun dia tak gunakan laluan itu untuk pergi ke Kampung Gajah. Dia orang akan gunakan laluan dia sebelah jalan hadapan untuk ke Pekan Rabu Kampung Gajah. Memang istilahnya Allah tentukan Ustaz lalu situ lah. Ya, Allah telah menghantarkan Ustaz lalu situ. Kan? Laluan tu memang menjadi laluan rutin saya. Kalau saya berkata saya daripada Hutan Melintang ni nak balik ke Kuala, daripada Kuala nak balik ke Hutan Melintang, memang laluan tu saya gunakan. Ustaz, macam mana pula yang setelah Ustaz selamatkan mereka tu semua, dan bagaimana mereka tahu dan mereka dapat cari Ustaz ni orangnya yang boleh selamatkan mereka? Adakah macam mana Ustaz itu? Ustaz gelak. Saya boleh kita katakanlah ya, Cik Awang, Ustaz Ezri, boleh katakan benda ni semuanya daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila video viral ni terviral, saya lah. Video, contoh kita cakap lah. Kita lihat kebanyakan, saya bukanlah nak mengatakan yang saya ni terlalu bagus di dalam penyelamatan. Tetapi saya boleh bagi sikit nasihat ya? Boleh. Silakan. Kita perlulah membantu terlebih dahulu sebelumlah kita nak mengambil gambar ke, rakam video ke, apa-apa accident pun, tak kira lah tepi jalan ke, dalam sawah padi ke, kita jangan ambil gambar dulu. Bantu dahulu. Kita bantu dahulu mangsa, keluarkan mangsa daripada kenderaan ke, jauhkan mangsa daripada tempat kejadian. Bantu apa sahaja sekadar yang mampu pada ketika itu. Jangan kita sampai-sampai, kecil. Selfie lah, jangan. Betul. Sebab tu saya buat video rakaman tu selepas saya selamatkan mereka. Video tu saya rakam hanya untuk ahli keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekat. Yalah. Tak tahulah pula benda ni boleh jadi viral satu Malaysia. Itulah Allah Ta'ala bantu Ustaz tu. Ustaz, ya. Sebelum ni Ustaz ada selamatkan ada ambil kelas berenang ke? Ya, nak tanya kelas, juga tu. Ada belajar ke Ustaz? Penyelamat ke Ustaz? Pasal Ustaz ni buat kerja ni bila kita tengok balik, memang betul-betul kerja seorang hero. Kalau kita tengok dalam movie-movie pun, hero ni memang tak ada bawa kelengkapan apa-apa pun. Dia memang gentle lah. Buka baju, dia terus selamat. Ustaz ceritakan Ustaz. Ada apa ke belajar ke apa ke? Kalau saya cerita ni mungkinlah kadang-kadang orang kata, kamu ni nampak benar bohong ya. Tapi bila perak dah aku teringat ini je. Cuba Ezri, Cik Wang. Ya, kalau boleh nak tahu, tanyalah dengan saudara Ibnu Awal. Ibnu Awal tu pangkat abang lah, pangkat abang long saya. Dan juga kehidupan saya di kampung waktu saya kecil adalah kehidupan kami berasaskan sungai. Dan masa saya umur 4 tahun lagi, ayah saya dah bawa saya ke sungai. Cari ikan kat sungai, ajar saya berenang, ketahanan kekuatan tangan macam mana untuk berada di arus yang deras. Umur 5 tahun sampailah saya sekolah rendah, memang kehidupan saya memang dekat sungai. Sungai Perak tu jangan cakap lah, memang dah mainan saya je. Saya pergi turun cari ikan, pergi menembak ikan, semua dalam sungai lah. So, saya tak adalah kata saya ni terlalu pandai, tetapi apa saya pegang amanat Allah rahmah ibu saya, ibu angkat, bukan ibu kandung, ibu angkat saya. Dia pernah kata pada saya, nama timbangan saya kalau kamu nak tahu air tu macam mana keadaan dia, kamu tengok kalau dia tenang, jangan terjun kepala. Kerana di situlah terdapatnya batu,
kayu buluh. Tetapi kalau arusnya berderas, laju, terjunlah, insya-Allah tidak akan ada apa-apa. Saya pegang apa yang arwah ibu saya pernah cakap. So, jadi waktu kejadian tu memang saya tengok, saya baca dulu air. Arus ni berarus. So memang tidak akan ada apa-apalah. Jadi macam tu lah cerita. Baik. Terima kasih Ustaz Imran. Kita akan bersama dengan Ustaz lagi, of course. Kita akan tanya soalan lagi. Tapi bila kita live ni, dia macam dia berbeza dengan live TV. Kita nak raikan kita punya penonton. Alhamdulillah setakat ni kita hit 245 view. Alhamdulillah. Kami live minggu lepas pun hampir-hampir 200, 190 kalau tak salah. Hampir-hampir tak sampai. Tapi alhamdulillah malam ni kita hit 245 dan kita mengharapkan lebih lagi awang kan. Kita mengharapkan lebih lagi. Dengan caranya sahabat-sahabat tolong share terus. Tak apa, dalam satu grup katalah awang ada dalam grup lelaki-lelaki soleh dan macho. Ustaz Imran pun ada dalam grup yang sama. Sahabat-sahabat kita yang lain pun ada grup yang sama. 4-5 orang dalam grup yang sama ni blast je. Biar orang tengok, apa ni? Kenapa share benda yang sama? Biar berkali-kali share pun tak apa. Okey. Kita nak raikan sahabat-sahabat yang bersama dengan kita. Tapi maaf sahabat-sahabat, saya mungkin tak boleh nak sebut semualah sebab saya tak tahu kenapa. Bila sebuah start live je, bila klik je, mesti hang. Saya tak tahu. I don't think sebab wifi. Saya pun tak pasti kenapa. Tapi ada bersama dengan kita, of course, panel kita minggu lepas, Tuan KJ, Tuan Khairul Jihad kita. Dia bersama dengan kita, Saiful Azwar bersama dengan kita juga, ada Ustaz Mio bersama dengan kita, Ustaz Abi Fatih ataupun Ustaz Hanif. Kita punya SU, Dewan Pengupas Negeri Selangor kita ada Tuan Abu Umar juga panel kita minggu lepas. Kita ada Ibnu Aziz. Kita ada dahsyatlah Ustaz, macam orang banyak ni. Ramailah, saya tak boleh nak sebut semua. Ramai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Ya. Ramai peminat Ustaz Imran. Ramai. Tadi sebut 245, sekejap je sebab dia hang kan. Bila dapat je line dah 265. Okey. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, sahabat-sahabat boleh bertanyakan soalan kepada Ustaz. Kita usahalah kan awang kan untuk baca sebanyak mungkin. Kita mungkin tak boleh baca semua. Kalau kita baca semua, live kita ni habis pukul 1 pagi. Okey, cumanya ada tadi yang komen nakal Ustaz Imran. Komen nakal lah. Dia nak menceriakan keadaan. Dia kata dengar kabarnya nak menikah dengan salah seorang mangsa. Itu komen nakal. Gurauan. Tak tahu kalau Ustaz Imran jawab betul, wallahualam kan. Okay, Ustaz Imran tak ada nak respon benda tu lah ya. Saya rasa benda ni sebenarnya saya dah anggap kelima-lima mangsanya adalah macam anak saya dan juga adik saya. Tidak ada isu untuk tidak ada isu ke arah itulah. Sorry. Betul lah. Yang komen ni dia sekadar bergurau. Okey, kemudian ramai yang kata Ustaz Imran hero kami. Okey, setakat ni mungkin tak ada soalan, cumanya ramai yang memujilah keberanian, tindakan Ustaz Imran. Alhamdulillah. Okey, silakan awang sekiranya ada soalan pada Ustaz Imran. Saya ni menyelit-nyelit bantu awang ajukan soalan daripada penonton je. Starnya malam ni awang. Silakan awang. Saya sebenarnya bila Ustaz Imran bercerita kisah dia tadi, meremang bulu roma saya lah. Kan? Rasa dia betul-betul hebat Desri, betul-betul hebat yang mana yang saya sebut tadi lah. Itu bukan semua orang boleh buat, dan semua orang yang kalau ada yang nak buat tu, kalau tak ada ilmu, saya sendiri, nasihat diri saya sendiri, jangan buat. Ustaz Imran tadi pun dah cerita petua-petua yang telah diajarkan oleh arwah ibu. Teringat juga bila arwah ibu Ustaz Imran cerita tu, saya teringat cerita Musa Berjanggut. Kisah dia macam mana nak cari perempuan tu. Jalan dalam sungai pakai selipar. Kenapa pakai selipar? Takut terpijak duri. Masuk dalam hutan pakai payung. Kenapa pakai payung? Pasal takut ular jatuh. Itu petua-petua orang lama yang kita masih relevan kalau kita nak ikut, insyaAllah. Jadi kalau macam bila awang sebut pasal petua nak cari isteri ni. Okey. Bagus. Sharing yang baik awang. Teruskan. Jadi Ustaz Imran, sedikit nasihat pada Ustaz. Kalau misal kata, sebab tindakan Ustaz sekarang ni sebenarnya telah mempengaruhi semua jejaka di luar sana, terutama jejaka Jabatan Amal Malaysia seluruh negeri.
yang nak buat suatu perkara kebajikan yang macam Ustaz buat ni, kan? Jadi ada juga kalau Ustaz perasan, kami Jabatan Amal Malaysia mempunyai Squad Marine. Squad Marine tu tujuannya untuk melatih anggota amal menyelamatkan mangsa yang macam mana Ustaz Imran buat ni. Jadi jadi minta pendapat Ustaz ataupun nasihat Ustaz kepada anggota-anggota amal ni, apa yang perlu dibuat sebelum melakukan kerja-kerja kering macam Ustaz buat ni. Sila Ustaz. Okey. Nasihat saya, kita berpeganglah kepada Al-Quran dan juga sunnah ya Allah, mana dah pun dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kita buat dengan ikhlas hati. Kita lakukan perkara ni tanpa perlu kita terima apa-apa imbuhan. So saya sendiri pun tak menjangkakan apa yang saya dapat. Saya tak jangka. Saya tak sangka Kerajaan Negeri Perak di bawah pimpinan yang amat berhormat Menteri Besar kita YB Faizal Azumu raikan saya sebegini. Sebab niat saya bantu ni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi saya dijulang. Saya diraikan di lambung seperti anak kecil yang ingin ditimang-timang, tetapi saya tidak mengharapkan sebegitu sebenarnya. Tapi apa yang saya terima ni, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang saya dapat. Saya harapkan kita di Jabatan Amal Malaysia mampu untuk melakukan perkara ini di masa-masa ke depan. Tidak perlu kita harapkan apa-apa imbuhan, sebab kerana Jabatan Amal ni memang kerjanya untuk beramal. Kita lagi nampak nama kita Jabatan Amal. Kita bekerja hanya untuk amal kita, untuk kita mendapatkan amalan yang untuk kita bawa sebagai bekalan kita untuk berhadapan dengan Rabbul Jalil di akhirat kelak, insya-Allah. Masya-Allah. Sebenarnya Awang, kita memang tak nafikan betul satu dia panggil tindakan adiwira lah apa yang Ustaz Imran buat. Dan sebenarnya bagi sahabat-sahabat tuan-tuan yang menonton ni yang belum tahu, inilah kami sebenarnya Jabatan Amal. Jabatan Amal ni wira, kita boleh kata wira yang tidak didendangkan. Ingat tak isu pasal ada keluarga dari masyarakat Cina yang kerosakan kereta, kita bantu. Yang ada tersadai di tepi di tepi jalan di lebuh raya, kita bantu. Kemudian ada yang baru juga semalam, kalau tak salah semalam kan hari ni Tuan Syedi sendiri berkongsikan pasal kemalangan kan, kita bantu. Dan banyak lagi sebenarnya sahabat-sahabat. Inilah apa yang diajarkan dari PAS sendiri, Parti Islam Malaysia PAS, hasil daripada tarbiyah insya-Allah kami sesama kami ni. Kita betul lah, kenalah. Tak tahu nak cakap macam mana Awang kan, tapi sesuai lah dengan hashtag kita beramal kerana Allah tu. Moga-moga dia terus terpahat dan menjadi pegangan kita. Betul kan Ustaz Imran kan? Betul. Allah. Untuk makluman penambahan sikitlah kepada semua penonton-penonton, dan saya yakin yang menonton ni lebih kepada ahli-ahli ataupun anggota Jabatan Amal Malaysia, terutamanya negeri, seluruh negeri lah, termasuk Sabah, Sarawak tu, insya-Allah. Jadi untuk makluman, memang Jabatan Amal Malaysia ni kita ada satu badan uniform yang lebih kepada kebajikan. Dan kebajikan kita bukan merangkumi kebajikan yang standard ataupun yang biasa. Kita pergi rumah orang susah, kita bagi beras, bagi susu dan sebagainya, ataupun bagi sumbangan kewangan. Kita bukan itu saja yang kita buat. Antara kebajikan yang kita buat tu lebih kepada kebajikan yang membentuk, antaranya penyelamat lah yang macam mana Ustaz Imran buat ni. Jadi itu pasal kalau kita lihat Jabatan Amal Malaysia ni, dia banyak core yang berada di dalam Jabatan Amal Malaysia. Antaranya yang saya sebut tadi lah, Kor Marine. Dan mereka ni pula bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan mangsa jika berlaku lagi apa yang berlaku yang kita tahu sendiri. Jadi benda-benda macam ni perlu ada latihan dan bimbingan. Bukan suka-suka je nak tunjuk hero. Tak ada. Jadi rasanya yang betul-betul layak untuk mencerita tentang terutama kemarin ni Ustaz Azri, rasanya kita ada tetamu kot. Ada. Dia bila Awang dah jadi saya punya apa istilahnya partner, yang ini pula panel, saya dah boleh tutup video lah. Saya keluarkan suara. Aduh.
Yang ini Amali ramai anggota-anggota kalau smart kita ni. panggil dia, betul lah Tuan Azri. Ustaz Imran dah masuk tadi pun tiba-tiba naik dia punya view ataupun orang tengok live ni kan. Ni kalau kita panggil lagi silap-silap cecah 1K ni rasanya. Allahu Akbar, subhanallah. Dahsyat insya-Allah. Jadi kita nak jemput sekarang. Okey. Kita boleh panggil tapi sekejap sikit je. Sekejap. Kita akan panggil ni tapi sikit je. Ustaz Imran, tadi dalam kita punya live ada gambar tentang Ustaz Imran dapat penghargaan. Mungkin Ustaz Imran boleh share sikit. Tadi ada polis ada dengan dari bomba. Apakah nama penghargaan tersebut? Bagaimana mereka kontak Ustaz Imran? Sebelum kita panggil kepada panel kita seterusnya. Silakan sikit Ustaz Imran. Saya menerima penghargaan daripada IPK Perak Tengah berbentuk sijil penghargaan daripada mereka. Daripada bomba juga saya menerima sijil penghargaan dan juga ada sedikit plug. Plug di dalam plug tu saya menerima sarung tangan scuba dan juga lampu suluh torchlight yang digunakan oleh ahli scuba untuk menyelamatkan. InsyaAllah nanti gambar saya okey. Nanti share gambar tu Ustaz. Nanti saya akan share gambar pada dalam grup kita lah. Saya akan hantarkan gambar dalam grup kita nanti insyaAllah. Dan juga saya menerima juga penghargaan daripada 3 orang daripada luar negara sebenarnya. Subhanallah. Masya Allah. Sebab siapakah mereka Ustaz? Kalau saya boleh cakapkan yang salah seorangnya saya panggil Mr. Smith. Saya dapat penghargaan daripada beliau dekat dia ada komen dekat satu, saya tak ingat dekat mana tapi dekat Facebook. Dia kata good luck bro. Well done, you are the hero, dia cakap. Saya tak pasti dia daripada negara mana tapi kalau ikutkan nampak macam daripada United Kingdom. Dan juga lagi 2 orang daripada Amsterdam. Cakapan yang sama, the good, the best or the man, you are the hero for the all world. Maksudnya apa yang kita buat ni dah membanggakan seluruh negara lah. Bukan hanya Malaysia tetapi satu dunia. Satu dunia. Sebab video yang tular tu walaupun tak lama, berdurasi 35 second tak silap saya. Tapi benda tu menjadi macam satu fenomena. Box office. Satu fenomena. Tapi bukanlah fenomena lagu search tu ya. Okey. Dia Ustaz Imran, istilahnya kalau caption tu dia panggil sebagai faith in humanity restored. Maknanya kepercayaan kepada kemanusiaan tu kembali tertanam. Kembali. Sebab kita lihat daripada keadaan sekarang Allah menghantar kesakitan kepada kita bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh negara, di seluruh pelosok tanah. Menjadikan kita ni antara insan yang lebih berusaha untuk bertawakal kepada beliau kerana beliau adalah yang mencipta kita. Lalu apabila kita berdoa, kita memohon kepadanya, Allah menjadikan doa kita dimakbulkan. Alhamdulillah, doa saya pada bulan puasa, saya mohon kepada Allah untuk murahkan rezeki saya, keluarga saya, anak saya. Allah makbulkan. Saya pun tak tahu kenapa bulan puasa tahun ni walaupun kami bertugas di masjid dalam keadaan PKP, kami berjaya untuk memberikan sumbangan kepada kariah masjid kami dengan kami memasak bubur lambuk setiap Sabtu Ahad. Alhamdulillah. Hari Rabu kita buat nasi, berbagai jenis nasi dalam bulan puasa. Rezeki untuk kami di Masjid Aziziyah Batu 10 ni murah. Lepas tu di bahagian unit kafar juga saya mendapat penghargaan daripada pegawai takbir agama saya, bos saya iaitu Tuan Haji Muhammad Khairul Basri Osman, penyelia saya Ustaz Abdul Amini, dan juga daripada pihak sekolah saya, guru besar saya, guru-guru saya. Menjadikan kami ni di bahagian unit kafar negeri Perak mendapat pengiktirafan yang terbaik lah. Apa yang saya lakukan, Alhamdulillah. Apa yang saya lakukan ni berjaya membuka mata semua pihak. Seluruh dunia bahkan Okey, baik. Kita nak
saya akan serahkan kepada Awang untuk panggil panel kita, tapi sebelum tu kita nak kalau boleh lah, saya sebut dekat sini, boleh kira Awang, kita punya FB Live ni Awang sebenarnya merupakan satu detik bersejarah. Sebab apa? Ini kali pertama kita mengadakan FB Live dari dua jabatan amal negeri yang berbeza. Sebab dimaklumkan oleh Tuan Syedi, Pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, bahawa sebelum ni di kalangan negeri-negeri sendiri je. Tapi ini detik sejarah, dua negeri yang berbeza, dan saya tak pasti Awang lah, tapi saya selaku istilahnya boleh kata nobody in amal ni, saya merasakan satu penghargaan dan Allah, saya rasa seronok bersama dengan hero dunia Ustaz Imran, bersama dengan Awang. Kemudian dapat bersama-sama dalam detik sejarah ni, saya sendiri rasa inilah nikmat yang Allah Ta'ala bagi bila kita bersama dengan jemaah-jemaah yang mempunyai satu tujuan. Betul. Tujuan ni kalau dalam Jabatan Amal Malaysia ni, Malaysia ni adalah lillahi ta'ala ataupun beramal kerana Allah Ta'ala. Betul. Okey Awang, siapa panel kita, silakan. Kita memang ramai yang tak sabar-sabar sebenarnya ni. Berbunyi-bunyi telefon saya, mana dia. Sabar tuan-tuan. Saya pun tak sabar ni. Okey. Kita sama-sama masa kita menjemput Pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Pahang, orang yang betul-betul handsome, kalah saya dan kalah Hezri. Itulah dia. Kalah. Tuan, saya pun kalah. Tuan tak boleh bertanding. Tuan kalau bertanding kalah. Kalau bertanding menang. Jadi, apa khabar Tuan Asra? Ramai ni tertanya-tanya Tuan Asra ni, kan? Selalu tengok dalam Facebook je, kan? Wajah-wajah kesayangan sahabat-sahabat ni. Jadi mungkin hari ni mereka ni berpeluang mendengar sendiri suara yang suara Asra ni, kalau dia bercakap pun macam menyanyi tau. Itu yang kadang-kadang ramai yang tak sabar nak dengar tu. Ya, tu kita punya panel ni sebelum dia perkenalkan diri dengan lebih lanjut, dia punya video call saya sekali. Tapi waktu tu saya pula ada program dema darah. So dah nak turn saya. Jadi dapat bersembang sekejap. Masa bersembang tu istilahnya tak puas kita bersembang kan. Rasa nak cepat-cepat dia dema darah tu. Sampai kesudah ni dia tak buat video call lagi dengan saya. Mungkin sebab yalah, dia tengok Hezri ni tak adalah sekacak mana yang disangka kan. Gurau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Asra. Ya, Tuan Asra, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik kepada sahabat-sahabat semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Alhamdulillah. Tuan Asra sihat, Tuan Asra? Sihat. Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Ada di mana tu? Buat masa ni di Pejabat Ana lah. Rumahku, syurgaku. Okey. Dia itu juga pejabat, itu juga rumah tu. Masya Allah. Soho panggil kan? Okey, Tuan Asra. Ya, saya. Okey. Perkenalkan diri sikit Tuan Asra. Ramai tu tanya ni, Asra ni siapa? Walaupun orang dah tahu, orang dah kenal dah, tapi dia nak lebih dekat lagi dengan Tuan Asra ni. Okey, silakan Tuan Asra perkenalkan diri. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Hezri daripada Selangor selaku pengacara kita pada malam ni, sahabat dia bergu malam ni sama dengan ruang kita. Kemudian hero kita Ustaz Imran, apa kata? Alhamdulillah sihat Tuan. Dia ucapkan sekalung penghargaan kepada Tuan Imran di atas inisiatif yang turunkan dalam operasi menyelamat seramai 4 orang tu. Walaupun mudah-mudahan Allah lipat ganjaran kepada Tuan, keluarga menjadi contoh kepada semua pemuda-pemuda di luar sana lah. Itu harapan kami, harapan selaku orang yang berada di Pahang sekarang ni. InsyaAllah, terima kasih. Jadi, Tuan. Nama diberi kita kepada isu pendek-pendek je lah malam ni. Sebab kita kepada Ustaz Imran sebenarnya. Anak ni dijemput sebagai
nak cerita ataupun lebih kata nak share lah. Nak share apa yang Pahang pernah lakukan dalam bab-bab penyelamat ni. Lagipun Jabatan Amal Malaysia dah sinonim dah dengan penyelamat ni. Lebih lagi kalau kita tengok daripada start penubuhan sehinggalah ke hari ini, kita mengalami beberapa evolusi masih baik. Jadi sebelum kepada beberapa isi yang anda nak sharekan bersama sahabat, nama diberi adalah Asra Asmidah bin Ishaq, berumur 39 tahun. Muda lagi. Sudah anak 4, bekerja ladang kelapa sawit sebagai buruh kasar je. Yelah. Kita biasa je Ustaz. Kemudian menetap di Pahang Pekan. Kebetulan nak minta Ustaz Imran tolong doa-doa lah supaya kemenangan itu berpihak kepada Islam. Kebetulan ada ini baru saja meninggal bersempena Pakatan Nasionalnya. Jadi kita harap Allah mudahkanlah hubungan muafakat nasional kita ni. Jadi itu sekadar itu saja pengenalan tak ada diri Ana. Kembali kepada Tuan. Okey, terima kasih Tuan Asra, berumur 39. Percaya ke orang umur 39 ni? Nampak muda sangat ni. Anak apa rahsia kamera crop tu. Setiap hari minum satu sudu kelapa sawit tak Aduh. Okey, Tuan Asra. Ya saya. Apa pandangan Tuan berkenaan apa yang berlaku kepada Tuan Ustaz kita ni yang telah menyelamatkan mangsa? Pandangan Tuan Asra lah dalam gerak kerja Jabatan Amal Malaysia dalam ataupun misi dan visi Jabatan Amal Malaysia sendiri untuk menjadi pasukan penyelamat supaya ianya boleh dicapai. Tuan Asra. Terima kasih kepada Tuan Awang. Ana rasa apa yang disoal lontaran soalan daripada Tuan Awang tadi yang sebenarnya kalau kita lihat daripada segi sudut lumrah umum kehidupan manusia itu sendiri, yang sebenarnya kita telah pun didedahkan dalam ilmu menyelamat ni bermula daripada kita kecil, yang mana orang-orang tua kita selalu beri petunjuk. Kemudian ketika anak-anak dia main pisau, kena luka tangan, apa yang mak kita buat zaman dulu, pakai daun kapal terbang, gulung ludah atas tapak tangan, letak dekat luka, kemudian ambil sarang labah-labah. Itu antara tradition yang mana kita kena keberkesanan dia. Itu dia peringkat awal. Maknanya di sekolah pun kita sentiasa ada SOP bagaimana mengatasi apabila berlaku kecemasan, di mana tempat berkumpul. Maknanya pandangan saya berkaitan dengan isu Ustaz Imran, antara faktor yang sekali Ustaz Imran telah didedahkan tentang kemahiran menang daripada sejak pagi. Benarlah kata orang tutur, melentur buluh itu biar dari bong. Kalau tidak dipecahkan sagu, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Betul. Okey. Payah kita hiraulah tentang panjang sejengkal tu. Sebab ada orang dapat ikan dengan menombak. Kadang-kadang tak air pun. Dahsyat. Okey. Sabuk ada baiknya kita sebagai rakyat Malaysia yang mana negara kita ini sentiasa terdedah dengan banjir. Kemudian baru-baru ni menjadi satu kewajipan kita menerapkan ilmu-ilmu
lebih-lebih lagi dalam bab-bab menyelamat atau sebagainya. Kebetulan pun di jabatan ini inti jabatan yang berkan kita luaskan lagi skop kebajikan itu lebih kepada perkara-perkara yang lebih orang kata lebih lah, dikata agensi uniform lebih elit masuk Ana tadi, dia lebih ekstrim gerak kerja dia. Contoh Tuan Awang ada di dalam Marine, maka di situ penekanan perlu dibuat di peringkat JAM Malaysia untuk melayani individu mampu untuk membawa Korps Marine itu bersesuaian dengan Marine tersebut. Rujuk beberapa artikel ataupun buku-buku yang diterbitkan oleh Jabatan Malaysia, itu ada panduan lah untuk kita menjadi ahli pun kriteria yang perlu ada kepada seorang Korps Marine penyelamat itu, antaranya berenang. Antara yang berenang, lebih kata water confident air ni dia tak rasa ada dia gayat dengan ketinggian. Ada orang Allah bagi kelebihan air. Okey. Kemudian pengendalian bot, kemudian latihan menyelamat mangsa di permukaan air, dalam air laju, air laut, di sungai. Difahamkan arwah bapa anak pun arwah dia adalah seorang tentera Melayu lah. Jadi ini menjadi satu kewajipan anak-anak beliau. Beliau lakukan ketika anak masih kecil dulu. Sering pada hari Minggu beliau, masa tu anak waterfall, kemudian akan lepaskan kami hanyut kedalaman lebih kurang sekaki dalam dari paras air tu, dan dia akan pantau, nampak nak lemas. So di situ kita akan belajar yang pertama keberanian, kemudian diri, bagaimana untuk diri dulu, sebab dalam menyelamat ni perkara penting adalah diri individu yang melihat kepada persekitaran, apa peralatan yang perlu kita ada untuk menyelamat, tali, kayu, dan sekiranya kita confident, Imran macam Ustaz Imran ambil langkah untuk terjun, maknanya telah akan dengan peringkat awal. Beliau ada ilmu untuk menyelamat tu, pendedahan di peringkat awal. So pada saya pandangan, pendapat ada baiknya lah apabila kita melihat amal ini selama hampir 30 tahun. Bukan kami evolusi dan transformasi dari segi sudut kepimpinan dan dalam mendapati masyarakat. Okey, bermula kalau kita perasan ini bermula daripada dengan jackingnya, okey, derma, poster, mana transformasi dan evolusi yang anda sebut ni mesti ada sahabat-sahabat yang masih yang bayar, masih ada berpengalaman, poster, naikkan bendera dan sebagainya. Kemudian bendera yang dibakar dan sebagainya. Itu antara pengalaman. Kemudian pada 2004 kita tengok sejarah amal tu sendiri, beberapa penambahbaikan tersebut, medik dan penyelamat dan saya yakin dalam buku kurikulum Jabatan Amal pun ada menyebut akan ada iaitu saudara. Yang itu kita akan fikirkan bersamalah. Mungkin masa yang agak panjang untuk kita laksanakan, tapi tidak mustahil pada perancangan Allah. Sekiranya Allah nak bagi kepada siapa-siapa pun Allah boleh bagi. Betul? InsyaAllah. Betul. So, maknanya Tuan Nasrul sebut ni lebih berkait dengan SOP lah jika kita nak menyelamat air tu lah. Macam tadi Tuan Nasrul sebut untuk tengok diri sendiri dulu,
kemudian tengok persekitaran, peralatan, kan? Lepas tu baru kita ambil tindakan. Itu lebih kepada SOP yang Tuan Asrar terangkan. Tapi hakikat dia tadi, Ustaz Imran, dia pun melakukan benda yang sama juga. Dia tengok keadaan air yang disita tadi, air tu tenang ke, deras ke, dan dia juga melaksanakan SOP sebenarnya. Dia sebenarnya bukan juga, kalau setujulah, Ustaz Imran buat tu tidak orang kata sembrono. Dia punya ilmu dan dia juga buat tindakan mengikut SOP yang sebenarnya itu, insya-Allah. Jadi macam mana, ada skuad penyelamat ni atau pasukan penyelamat ni sesuai diwujudkan di dalam Jabatan Amal Malaysia? Rasanya lah, kena tak dengan visi dan misi daripada Jabatan Amal Malaysia? Tuan. Okey, terima kasih Tuan Awang. Perlu atau tidak yang sebenarnya pada hakikat Malaysia tu, seperti katakan tadi, telah melalui beberapa evolusi dan transformasi. Jadi kalau kita di zaman pengarah dulu, mantan pengarah kita pernah menceritakan kepada kami bagaimana untuk mewujudkan satu tim penyelamat. Biasalah kalau ada yang pesan atau anas yang dan kini di peringkat negeri pun contohnya anda boleh cerita, share sedikit lah. Di Pahang sentiasa buat panggilan ke bomba, agensi kerajaan macam PDRM, JKM. Contoh lagi yang anda boleh bagi iaitu ketika mana berlaku satu kebakaran paya gambut, yang mana asalnya kami tidak ada pun satu unit khas ke yang ekstrim apabila anggota untuk membantu memadam kebakaran yang berlaku. Kalau kita tengok dari segi sudut geografi, memadam kebakaran di paya gambut ni adalah satu bukan mudah. Bukan satu SOP dan kriteria tinggi. Kerana paya gambut ni, kebakaran paya gambut, antara yang kita tak nak, dia berbawah tanah. Okey. Jadi bila melihat segi sudut itu, mula terfikir bahawa agensi kerajaan telah memberi kepercayaan kepada lebih lagi dalam itu juga dengan ada juga menghubungi membantu mereka dan sering kita kesimpulan pengalaman Ana cerita di berkaitan dengan isu tidak sama lah dengan kes Imran tu. Imran menyelamatkan mangsa yang masih hidup. Manakala Jabatan Amal di Pahang ni diminta untuk membantu anggota bomba untuk standby dan sama-sama mencari mangsa yang panas. Biasa akan temulah. Biasa keputusan kita akan ketemu lah selama sama ada 2 hari atau 3 hari. Jadi bagi Ana lah, bagi pendapat Ana, negeri yang telah banyak melakukan kerja-kerja menyelamat, begitu kita ni jumpa nak masuk dan telah mendapat pengiktirafan lah daripada ranger hutan juga pihak. Rentetan daripada itu, Ana rasa dan Jabatan Amal Malaysia wajib mewujudkan satu tim penyelamat bagi luaskan lagi skop kebajikan tu. Boleh minta saudara Awang, Tuan Awang? Ya, betul. Saya setuju dengan pandangan Tuan Nasrah yang mana Jabatan Amal Malaysia dah masuk kategori wajib dah tu. Wajib perlu ada skop penyelamat, terutama penyelamat yang ialah air, udara tak ada air, darat dan sebagainya, insyaAllah. Tapi apa yang perlu kita ingat, apa-apa pun untuk kita melakukan tindakan penyelamat ni, kita perlulah mendapat latihan yang secukupnya. Jangan datang, kalau ada latihan, datang latihan sekejap betul balik, lepas tu nak tunjuk hero, jangan. Ini saya nasihat sebagai anggota Jabatan Amal jugalah. Jadi macam mana Tuan Nazri?
Sebetulnya kita ada tak penonton yang nak tanya berkenaan dengan apa-apa sajalah. Ada. Kita ada 2 jenis soalan awang. Okey, kita ada soalan nakal. Nakal tu standard. Dan kita ada soalan serius. Soalan nakal tu kita mungkin kita ketepikan dulu ataupun nanti panel-panel boleh baca kemudian lah. Antaranya dia yelah, kita tak boleh baca semua awang. Saya punya bila saya tengok dekat laptop kadang saya tengok sini, kadang saya pandang bawah tu maknanya saya tengok di FB lah saya baca soalan. Tapi kadang-kadang bila dah scroll tu dia tak dapat yang atas. Cuma apa yang ada sahabat kita copy dekat sini dari Sierra November. Dalam jabatan amal ada tak unit khas? Soalan dia macam general tu. Unit khas apa maksud dia? Mungkin unit khas Marine kot maksud dia mungkin. Kan? Okey. Silakan sekiranya Tuan Asra nak respon. Dalam jabatan amal ada tak unit khas? Sila Tuan. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Setahu saya lah dalam jabatan ni kita tidak wujudkan unit-unit khas. Kita organkan itu berketerampilan dan berkemahiran. Apabila wujudnya slogan berkemahiran dan berketerampilan itu mengambil inisiatif di setiap negeri mewujud kursus-kursus TOT, menghantar anggota untuk kursus supaya tingkatkan kemahiran dalam berbagai-bagai bab. Termasuklah sehingga sekecil-kecil kebajikan kita akan terapkan anggota-anggota amal ini dengan dan sebagainya lah. Bimbang hari ini hari viral, zaman ni zaman viral. Bimbang kita yang bernaung di bawah jabatan ni antara satu jabatan yang dipandang oleh masyarakat akan menjadi bahan tomahan apabila melakukan sesuatu mengikut SOP takkan, kecuali emergency case seperti yang berlaku di pada Ustaz Imran. Apabila berlaku kecemasan ini, maka undang-undang itu telah diketentukan. Contoh yang saya boleh bagi tahu, yang tidak punya radio amatur lesen, tuan-tuan tidak boleh dibenarkan untuk berada di jaluran. Untuk tuan-tuan menggunakan radio amatur tidak boleh sama sekali. Salah di sisi undang-undang. Tapi mengikut daripada SKMM itu sendiri, apabila anda bersama MKN 20 mendapat penerangan daripada mereka, seorang boleh menggunakan walkie-talkie apabila berlaku kecemasan. Maknanya kesimpulan yang anda boleh buat SOP itu adalah satu part dan SOP itu adalah satu part yang perlu kita ambil kira untuk kita bekerjasama bentuk yang terurus, dalam bentuk yang arahan, tidak bercanggah arahan, tersusun, maknanya dari segi situ SOP. Kemudian dari sudut yang lain pula, apabila berlaku kecemasan, dalam keadaan kita tak ada ilmu, tak ada apa, dan ketika itu kita saja yang ada. Tidak lain, tidak harapan gantung adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mewajibkan membantu lebih-lebih lagi kalau kita. Jadi macam mana tu Awang? Boleh jawapan macam tu? Mana kata insya-Allah unit khas tak ada, tapi tuan-tuan yang di luar sana bolehlah usulkan di peringkat cawangan, di peringkat pemuda untuk kita gunakan hierarki yang ada untuk kita buat penambahbaikan dalam jam amal ni. Kerana apa? Kerana hari ini apabila tuan-tuan minta cadangan, pelbagai cadangan yang nak kita lontarkan untuk penambahbaikan ni. Tapi biarlah kita melalui yang saluran yang betul lah. Yes, ikut saluran yang betul. Melalui pemuda dan pemuda usul kepada DPPM dan DPPM akan luruskan, kemudian akan dilaksanakan di semua peringkat insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Kita merancang insyaAllah untuk nak habiskan live kita ni sekitar jam 11. Jadi lebih kurang kita ada 6 minit. Sebelum kita pergi kepada, kita nak dengar hero kita mungkin sharing sikit. Kita nak, mungkin ada Tuan Asra nak nanti kesimpulannya sikit. Ada satu lagi soalan untuk Tuan Asra. Salah seorang daripada top fan kita lah. Azri. Ya, dia ejaan dia Arezery. Arzri. Lain macam. Nama dia Azri lah. Soalan buat Tuan Asra, bagaimana Amal Pahang dapat berkolaborasi bersama agensi kerajaan? Okey. Secara ringkas. Okey, terima kasih kepada Tuan Azri atas pertanyaan.
Kolaborasi tersebut kita saja diperlukan, kita sentiasa berharap. Kemudian kita berjumpa lawatan-lawatan ke balai-balai, memperkenalkan Jabatan Amal tu bagaimana, apa bidang tugas dalam bentuk sukarelawan, dan sekiranya berlakunya apa-apa di bidang kuasa kita. Jadi kita menawarkan kepada agensi-agensi ini apa yang boleh kami bantu. Makna kata, dalam erti kata yang lain, kita minta mereka hubung kami lah di Jabatan Amal sekiranya memerlukan apa-apa saja bantuan. Ya. Okey, terima kasih Tuan Nasrah dengan jawapan yang cukup padat. Dan untuk padu. makluman lah, saya pun nak berkongsi sikit lah. Untuk makluman semua para penonton, anggota-anggota Jabatan Amal ni adalah terdiri dari pelbagai jenis kemahiran yang mereka ada. Jadi kemahiran-kemahiran yang mereka ada ni biasanya kita kumpulkan dan kita letakkan mereka di unit-unit yang mereka ada kemahiran tu. Yang paling seronoknya Jabatan Amal Malaysia membantu mengilap ataupun menambah baikkan tentang kemahiran yang mereka ada ni. Itu pasal tadi Tuan Nasrah ada sebut, kita hantar mereka semua pergi kursus supaya mereka boleh tahu melakukan kerja-kerja kemahiran ni. Contoh pasukan penyelamat, macam mana mereka belajar berenang lebih baik, belajar macam mana cara nak menyelamat lebih baik, dan barulah mereka boleh melakukan tugasan di lapangan, supaya mereka ni bawa nama Jabatan Amal ni, supaya bawa atas nama yang baik dan buat kelakuan yang baik, insya-Allah. Insya-Allah. Setuju. Saya rasa kita boleh balik kepada ni lah, hero kita ni. Tuan Nazri. Ya. Saya sebenarnya teringin nak tanya kat dia. Macam mana perubahan hidup dia yang tiba-tiba ketara ni. Perubahan hidup ketara ni. Tiba-tiba dia jadi orang yang tak kenal, tiba-tiba jadi orang yang terkenal. Habis mata rata je. Jadi macam mana perubahan hidup sekarang ni lepas jadi orang glamour? Confirm keluar je rumah. Orang tegur, Ustaz Imran. Orang terkenal tak kenal pun angkat tangan. Ada yang nak ambil selfie lah, ada yang nak sign lah. Ezri tahulah dia Ezri mah macam tu, dia dah biasa dah. Sungai lah, Okey. Biasalah kita ni orang kata ibarat kita ni diangkat sebagai selebriti yang baru naik. Contohnya kalau artis yang baru naik dulu Sufian Suhaimi lah kan. Oh beria, hai Abang Sufian, hai. Macam itulah keadaan saya. Ke mana-mana pergi ada je orang sapa, tegur, tahniah Ustaz, berjaya selamatkan nyawa. Tahniah Ustaz. Tak ada juga yang cakap, Ustaz boleh kita bergambar? Boleh. Saya tahu sebab saya bukan jenis yang orang kata yalah dia dah nak bergambar kan. Maknanya mungkinlah dia nak buat kenang-kenangan dalam kehidupan dia. Saya pun follow je dah. Alhamdulillah. Orang kata perubahan hidup ni Allah dah tetapkan. Kita senangnya kita berpegang pada satu. Allah dah tetapkan jalan hidup kita. Macam mana keadaan hidup kita. Kan Allah pernah berkata, daripada susah nak ke senang tu mudah. Tapi daripada senang tu untuk kamu melupakan aku lebih mudah. Tetapi kalau kamu istiqamah dengan kehidupan kamu berpegang kepada 5 yang benda aku katakan iaitu rukun Islam, dan kamu berpegang pada 6 perkara yang aku ajar iaitu rukun iman, insya-Allah jalan kamu tidak akan pernah bengkok, tetapi jalan kamu akan sentiasa lurus menuju ke jalan kehidupan kamu yang kekal abadi di sana nanti, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Ustaz Imran nak bagi tahu ni. Sekarang ni Jabatan Amal Malaysia ni tengah buat kempen Saya Sayang Jabatan Amal. Like yang tertinggi akan dapat hadiah. Hadiah dia menarik Ustaz. Apa dia? Itu tak boleh bagi tahulah. Ada orang dah banyak like kat situ dah kan. Ada dalam ni yang dah hampir menang lah tu. Sekarang ni saya nak minta Ustaz Imran update Facebook buat macam tu. Kan kita buat update. Bukan apa, tujuan dia suka-suka dan menaikkan nama Jabatan Amal Malaysia juga, insya-Allah kan. Jadi saya minta saya mohon Ustaz Imran masuk bertanding dan kalahkan orang yang ada kiri kanan saya. Jangan bagi tahu dia lah, jangan bagi tahu dia. Ini kita rasa kita berdua je. Insya-Allah. Tapi sekejap awang. Rasanya difahamkan pertandingan sampai 7 Jun je awang. Hari ni dah 8. Saya salah seorang daripada urus setia. Jadi saya boleh bawa benda ke tengah lah untuk dilanjutkan. Okey, saya bukan memihak kepada orang tu. Cuma sekadar mengingatkan.
Okey, kita pun dah di penghujung. Silakan Tuan Asra selaku panel kita juga untuk kesimpulan apa saja, ya, lebih sekitar dalam 1 ke 2 minit. Silakan Tuan Asra. Terima kasih Tuan Azri. Terima kasih di atas jemputan untuk kami. Sebenarnya first time live bersahabat-sahabat, orang-orang Tuan Awang, Azri, Imran sendiri. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat iaitu tanamkanlah dalam diri kita untuk menjadi insan yang baik, bersesuaian yang sebenarnya agama Islam. Lain tak berapa sihat Tuan Asra. Tuan Asra boleh dengar? Ada orang dengar Tuan Asra, tak ada kan? Okey Tuan Asra, line sangkut. Okey, kalau Tuan Asra boleh dengar suara kami, boleh respon sikit Tuan Asra? Okey, connect balik lah. Okey. Okey. Boleh teruskan Tuan Asra. Okey, sikit lagi sambungan, kesimpulan, silakan. Okey, kesimpulannya kat mana tadi dah lupa dah. Kami pun nak bagi tahu pun susah juga sebab kami tengah dengar khusyuk tiba-tiba terputus. Jadi tak berapa clear tadi kan. Okey, tak apa, kesimpulan baru pun boleh, no problem. Okey, kesimpulan dia taslim Islam itu sebenarnya selamat. Jadi selaku kita amilin yang duduk di bawah bimbingan Dewan Pemuda PAS Malaysia, ana yakin setiap daripada kita telah melalui beberapa program tarbiyah. Okey, jadi ana yakin tanpa tarbiyah kita akan rebah. Itu saja. Apa pun kita buat, hatta kita punya ilmu setinggi mana pun, ingatlah ketika mana kita di atas, kita kena renung-renung semula bagaimana kita dulu duduk di bawah. Kan? Bagaimana kita cerca orang, begitulah orang akan cerca kita. Semua itu akan balik kepada kita. Melainkan kita punya hati yang baik, iman yang teguh. Dari mana nak dapat iman yang teguh? Tuntutlah ilmu. Dengan ilmu itu kita beramal, dan dengan amal itu kita akan jadi orang yang beriman. Jadi bagaimana untuk kita dapatkan ilmu? Allah bagi kaki yang baik, melangkahlah ke tempat-tempat ilmu. Allah bagi mata yang terang, maka lihatlah kelebihan dan kebesaran yang Allah buat ini untuk kita belajar, untuk kita ambil iktibar. Bagaimana cerita Tuan Imran tadi, kan? Air yang deras, sudah pasti logik akalnya tak ada apa-apa yang ada di situ, melainkan air saja. Of course lah, air yang tenang, kayu tu akan duduk situ, tak ada siapa yang nak tolak. Okey, itu dari sisi logik lah. Jadi last daripada saya, terima kasih sekali lagi kepada Amal Selangor. Mudah-mudahan ukhuwah ini terus terjalin selama-lamanya. InsyaAllah, amin. Amin. Kami jadi rapat ni bukan apa, kes 30K ni. Ramai-ramai tu jumpa. Kemudian Ana nak share lah sedikit berkaitan dengan penyelamat. Apa yang kita boleh lakukan. Sila, secara ringkas, silakan. Secara ringkas, suatu petang ketika Ana balik daripada kerja, 5 minit ke 20 minit hampir saja maghrib, seorang wanita guru mengandung 9 bulan, suaminya di Sabah. Jadi dia daripada Keratung nak balik ke Kuantan, tayar dia pancit. Masa tu dia pakai lebih kurang macam Subaru yang baru tu. Yang macam Hilux tu, Subaru Subaru yang baru tu. Jadi perempuan mengandung 9 bulan. Allah. Menangis seorang-seorang tepi jalan waktu dah nak maghrib. Suami dekat Sabah, outstation. Allahu Akbar. Jadi kebetulan Ana pun bersama dengan Zaujah, memang di Pahang kita dah wujudkan satu tim secara berkebajikan lah, tim kebajikan, yang mana kereta Ana tu dipenuhi dengan peralatan untuk bantu mula seperti chainsaw, jack tayar, pump tayar, spana, jumper bateri dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi atas inisiatif daripada tarbiyah ulama-ulama ni, tergerak hati untuk membantu.
ketika Ana berhenti tu, dia melihat Ana datang, betapa dia rasa syukurnya. Daripada derayan air mata tu terhenti. Daripada tadi dia menangis, dia melihat Ana datang, bertanyakan khabar, kebetulan Zaujah Ana pun ada, datang peluk dia, tenangkan dia. Dia kata terima kasih lah sebab datang tolong dia. Suami dia jauh, dia pula mengandung 9 bulan, tak tahu nak buat apa di saat waktu pun dah nak gelap pada masa tu. Jadi apa yang nak share di sini, of course lah bila dah kita berhenti, kita akan bantulah berhenti sehingga selesai lah. Apa yang nak share, pasti Ustaz Imran pun akan rasa apa yang nak rasa. Satu kepuasan yang tidak pernah kita rasa sebelum ni. Betul. Satu kepuasan, kemanisan yang Ana sendiri tak dapat nak gambarkan bagaimana puasnya apabila kita dapat melihat senyuman dan apabila dia dapat menadah tangan kepada Allah, asbab daripada pertolongan kita tu, sedangkan kita juga adalah Allah hantar. Betapa syukurnya dia, kan? Kita dapat melihat dia tersenyum, puas bila ada hamba Allah yang macam kita datang tolong memberi bantuan secara percuma. Jadi sekadar itu saja daripada Ana. Ana pun tidak berhajat untuk bercakap panjang, dibebangi nanti melanggar adat resam. Kita punya pengacara jejaka iaitu karisma lelaki tu. Ana tak nak langgar lah dia punya. Kebetulan ada pula hero kita Ustaz Imran, kan? Allah, apa yang hero-nya. Jadi terima kasih Ustaz di atas keberanian Ustaz. Ana selaku wakil daripada mewakili seluruh anggota Mapahang mengucapkan tahniah kepada Ustaz. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada Ustaz. Dan Ana harap apa yang kerja buat baik Ustaz ni akan diangkat kepada peringkat seterusnya. Mungkin akan diserap ke dalam merinjam pusat untuk jadi jurulatih kepada kami untuk berkecimpung lebih lagi yang minat untuk dalam Komeri ni. Kerana apa, hari ini kita masih lagi kekurangan jurulatih. Ana yakin ketua jurulatih kita di peringkat pusat sedang mencari-cari lebih-lebih lagi orang pelanggan macam Ustaz. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Sekian dulu daripada ni untuk maklumat ni yang warna kuning ni, yang Tuan Nasrah pegang, yang pakai dengan saya pakai ni adalah layar jurulatih pusat yang Nasrah pakai. Ini layar jurulatih Selangor. Bukan nak berbangga, tapi nak bagi tahu Tuan Imran dah boleh pakai dalam dia ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan ini saya undur diri dululah sebab belum layak untuk nak pakai. dia dekat sokok tu. Okey. Baik, sebelum saya serahkan kepada Tuan Awang untuk konklusi keseluruhan dan penutup, sahabat-sahabat ada beberapa perkara yang nak disebutkan, iaitulah yang pertamanya macam saya bagi tahu tadi, kita punya talk show kita ni adalah satu sejarah di mana kita menggabungkan daripada dua negeri, Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, Perak dan juga Pahang. Alhamdulillah. Ya, dan juga untuk pengetahuan sahabat-sahabat, live kita untuk malam ini dan juga minggu lepas kita dengan kerjasama Gombak TV. Ya, sebab bahkan banyak juga live dari Dewan Pendopas Negeri Selangor sendiri diusahakan, istilahnya belakang tabirnya adalah mereka-mereka dari Gombak TV ya, yang menjadi host untuk kita punya Zoom kita ni ya. Dan saya, sebelum saya serahkan kepada Awang, saya jutaan terima kasih yang tak tahu nak gambarkan macam mana, hanya mampu lafaz diucapkan kepada hero kita Ustaz Imran, kepada juga hero juga dia ni, orang semua beres songkok kopiah dia steady je, rambut dia smart, Tuan Nasrah kita ya pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang sudi menonton, share, like, semuanya lah. Saya sebab dan rasa berbangga juga. Silakan Awang mungkin untuk konklusi dan tutup terus, mengenai kita pun dah 11 lebih ni kan. Silakan Awang. Saya pun macam Tuan Nazri juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton-penonton live page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, dan terutama kepada hero-hero kita yang 3 orang ni, kecuali saya jadi saya lah kan, kerana sudi bersama-sama dengan kita punya program, yang mana sebenarnya kita tubuhkan program live ni sebab kita ketagih program sebenarnya, sebab kita biasa buat program kadang setiap minggu, setiap hari dalam Jabatan Amal ni,
Tapi dah sebabkan PKP kita tak dapat nak buat, kita buat program live macam ni. Sekurang-kurangnya kita dapat jumpa dengan sahabat-sahabat kita yang di luar dan di dalam ni, insya-Allah. Dan untuk makluman sama-sama juga, dalam Jabatan Amal ni ukhuwah cukup kuat, insya-Allah. Kita tak, kalau kita berada di negeri Selangor, kita tak berkawan dengan orang Selangor saja. Kita berkawan juga dengan negeri-negeri lain, termasuk Perak, Pahang dan sebagainya. Inilah ukhuwah yang ada dalam Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Dan untuk makluman juga, ramai bila mana kita melakukan perkara-perkara amal, terutama di dalam Jabatan Amal Malaysia ni, kita selalu tontonkan ataupun kita tunjukkan kepada masyarakat supaya kita dapat menunjukkan syiar kita dan dapat menarik semua orang bersama-sama dalam melaksanakan kerja-kerja amal ni daripada sudut kebajikan dan penyelamat. Dan untuk makluman juga, di Selangor juga ada pasukan-pasukan penyelamatnya. Kebiasaan pada hari perayaan, perayaan contoh ni Raya Haji dah boleh pergi balik kampung dah ni. InsyaAllah Selangor akan menggerakkan jenteranya. Kita ada beberapa jentera ataupun dipanggil RV 01 hingga 03 untuk buat rescue ataupun program balik ke bandar. Biasa macam tu tuan-tuan semua. Kita buat macam tu. Kita pergi bagi kebajikan kita. Kita duduk kat highway utara, selatan, timur, barat tu, kita stay. Kalau ada kerosakan kita bantu. InsyaAllah itu adalah satu kerja-kerja kebajikan yang dinaik taraf oleh Jabatan Amal Malaysia, insyaAllah. Jadi bila kita melakukan perkara-perkara yang berkebajikan, suka tak suka kita mendapat pujian dan kejian. Terutama kita tolaklah yang dikeji tu, kita tolak tepilah. Terutama yang ujian yang kita dapat adalah pujian. Apa yang saya nak share kat sini sebenarnya, bila mana kita dikatakan Jabatan Amal ni hebat ke, walaupun daripada individu sendiri, daripada pasukan sendiri, kita sebenarnya hebat ni sebab kita berada dalam jemaah Islam. Itu yang paling seronoknya. Kita hebat berada dalam jemaah Islam. Maknanya nak cerita, yang hebat bukannya kita, yang hebat adalah Islam, insya-Allah. Jadi saya menyeru kepada siapa yang teringin nak bersama dengan Jabatan Amal Malaysia, boleh berhubungi terus kepada mana-mana page Jabatan Amal Malaysia, negeri-negeri ataupun cawangan-cawangan kawasan-kawasan ke, maklumkan kepada mereka, kami nak join Jabatan Amal Malaysia negeri mana-mana, tak kisah, dan kami akan bantu bawa anda bersama kami dalam menjalankan kerja-kerja berkebajikan, insya-Allah. Cukup sekadar itu saja. Alhamdulillah. Okay. Baik, sebelum kita dah tutup, sekali lagi saya nak tambah, kita dapat 200 like, love dan share. Kita ada 573 komen. Alhamdulillah. Ya, dan kita ada 384 share. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang like, terima kasih yang komen yang bersama, terima kasih yang share, terima kasih yang sokong, terima kasih ahli panel, dan juga kami memohon maaf, ya, memohon maaf kerana saya nak cakap sikitlah. Boleh sikit secara ringkas. Pada 24 hari bulan 6 nanti, saya akan berudara sekali lagi di Usroti Online. Okey, nanti poster tu nanti saya akan minta pada Encik Awan dan juga Encik Ezri untuk war-warkan. Boleh insya-Allah. Kita beritahu kepada semua rakan-rakan kita untuk bersama dengan saya sekali lagi bersama dengan program Usroti Online. InsyaAllah pada 24 hari bulan Jun pada jam 10.30 malam. Baik, balik insya-Allah. Baik. Kita memang kalau boleh nak ramai lagi ahli kita, ahli jemaah kita ni tersebar di media sosial, di TV, radio dan sebagainya. Okey, kita juga saya ingat tadi dia nak bagi buat pengumuman dia nak nikah. Saya pun terkejut tadi. Saya baik lain. Tapi Tuan Imran, kalau kita kata nak buat kenduri kendara, panggil Jabatan Amal Negeri Selangor. InsyaAllah kami bantu. InsyaAllah. Tak ada masalah, walaupun jauh ke dekat tak ada masalah. InsyaAllah. Baik, Ana pun tunggulah nanti Ana kenduri, nanti Ana ikut amal juga. Okey, baik. Saya bagi tadi saya nak mohon maaf. Kami memohon maaf kerana Tuan Karim tidak dapat bersama-sama, iaitu merupakan pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Perak, tidak dapat bersama-sama dengan kami atas urusan-urusan tertentulah. Tapi alhamdulillah dua panel ini pun dah cukup untuk memeriahkan. Baik sahabat-sahabat, sehingga kita berjumpa lagi. Yang baik daripada Allah SWT, salah dan silap tu kerana mungkin kekurangan kami, kelemahan kami. Saya bersama dengan sahabat saya, partner saya Tuan Awang, yang saya seronok nak
Dahsyatlah dia star malam ni. Ya, terima kasih Awang kerana menghidupkan, menceriakan kita punya talk show pada malam ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sahabat-sahabat ingat #beramal kerana Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.